Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tepat jam 2 petang anda kini bersama saya Zazrina Zainuddin dalam edisi MG 28 November 2020. Kita ke berita utama. Sri Kandi Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu menuntut pimpinan parti agar memberikan kuota sebanyak 30% kepada calon wanita untuk bertanding pada pilihan raya umum ke-15 PRU15 akan datang. Ketuanya Datuk Seri Rina Harun berkata beliau akan memastikan kuota itu ditunaikan dan calon-calon wanita nanti akan diberikan kawasan strategik untuk menang, bukan diletakkan di kawasan asal muat. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan dasar Sri Kandi pada Perhimpunan Agung kali ketiga Bersatu yang disiarkan secara maya pagi tadi. Datuk Seri Rina turut menegaskan agenda pemerkasaan wanita perlu diperhebatkan agar golongan itu mempunyai kekuatan ekonomi dan dapat mencapai tahap kemandirian hidup yang dirancangkan. Justru, beliau kini sedang merangka sebuah program keusahawanan bagi membantu golongan wanita yang terjejas akibat COVID-19. Peruntukan yang telah diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat dan juga wanita. Sekali akan terus untuk menyampaikan manfaat kepada mereka, kepada ahli-ahli kita dan juga kepada masyarakat di luar sana. InsyaAllah dengan keikhlasan yang ada pada diri kita semua, rakyat akan terus menerima dan juga memberi kepercayaan kepada kita untuk melanjuti kepimpinan dari sekarang dan juga pada masa yang akan datang. InsyaAllah saya yakin Sri Kandi akan terus komited dan berpegang pada janji dan terus memenuhi kebajikan rakyat yang kita sayangi. Ingatlah pesan ini Sri Kandi, kita tidak kira wanita ataupun Sri Kandi muda, kita bersatu atas nama dan semangat Sri Kandi. Kita ke berita seterusnya. Seorang kaki tangan Puspakom Sandakan telah disahkan positif COVID-19 dan kini sedang diberikan rawatan serta dikuarantin di sebuah hospital kerajaan. Justru semua kaki tangan cawangan akan menjalani ujian saringan COVID-19 sementara mereka yang berhubung secara langsung dengan pesakit tersebut telah diarahkan untuk menjalani kuarantin selama 14 hari. Puspakom telah mengambil langkah menutup cawangan Sandakan serta-merta dan tidak akan beroperasi mulai Isnin ini bagi melakukan proses sanitasi dan pembersihan secara menyeluruh. Selain itu, bagi pelanggan yang mempunyai temujanji di Puspakom Sandakan, semua bayaran temujanji pemeriksaan yang telah dibuat akan dipulangkan secara automatik. 8 lelaki tempatan bersama 11 GRO Vietnam ditahan ketika sedang bersembunyi di bawah tangga di sebuah premis spa terbiar yang dijadikan sarang rahsia untuk parti persendirian dan kegiatan tidak bermoral. Menurut Ketua Polis Daerah Serdang, Assistant Commissioner Razali Abu Samah, serbuan operasi Opnoda dilakukan hasil maklumat awam yang mengesan dan mengesyaki wujudnya aktiviti parti liar di sebuah pusat spa tersebut. Pasukannya melakukan risikan dan memerhatikan tempat itu bermula jam 5.30 petang selama 6 jam sebelum mengesahkan wujud pergerakan meragukan di dalam premis berkenaan dan berakhir 2.30 pagi tadi. Malaysia Gazette yang turut menyertai operasi itu mendapati terdapat bil dan resit pembayaran berjumlah hampir RM8,000 untuk menempah premis rahsia itu menerusi ejen. Di dalam spa itu terdapat kolam mandi sauna yang terbiar dengan takungan air yang kotor kerana ditinggalkan pengusahanya sejak PKP pada bulan Mac lalu. Seterusnya kita ke berita politik. Setiausaha Pemuda Sosialis DAP-SY Eric Teh Hong Kiat mencadangkan supaya DAP mempertimbangkan untuk berpisah dengan PKR sekiranya Datuk Seri Anwar Ibrahim enggan meminta maaf secara terbuka kerana gagal sepakat melakukan undi belah bahagi terhadap belanjawan 2021. Beliau menyifatkan kegagalan untuk meneruskan undi belah bahagi sebagai saat yang paling memalukan dalam sejarah perjuangan DAP di Parlimen sejak penubuhan parti itu. Eric turut menolak penjelasan Datuk Seri Anwar yang mengatakan pembangkang akan memastikan undi belah bahagi di peringkat jawatan kuasa belanjawan kerana bacaan kedua tersebut merupakan peringkat di mana ahli Parlimen menyatakan pendirian mereka berdasarkan prinsip-prinsip. Sebelumnya, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengakui beliau memberi arahan supaya DAP dan PKR agar tidak menyokong usul undi belah bahagi belanjawan 2021 di Dewan Rakyat. Sementara itu, Perhimpunan Agung Tahunan kali ketiga Parti Pribumi Bersatu Malaysia PPBM tahun ini akan dilaksanakan buat pertama kalinya melalui sidang video dimulakan dengan ucapan dasar Ketua Sri Kandi Datuk Seri Rina Harun kira-kira jam 9 pagi tadi.
Persidangan dalam talian tersebut akan disertai para perwakilan dari seluruh negara di 14 lokasi yang telah pun ditetapkan. Menurut kenyataan Setiausaha Agung Parti Datuk Seri Hamzah Zainuddin sebelum ini, Perhimpunan Agung tahunan kali ini juga akan membincangkan hala tuju dan dasar parti dalam aspek ekonomi, politik serta kesejahteraan rakyat. Presiden PPBM Tan Sri Muhyiddin Yassin pula dijangka akan menyampaikan ucapan dasarnya kira-kira jam 2.40 sebentar lagi. Kita beralih ke perkembangan berita dunia. Wales merancang melaksanakan sekatan lebih ketat dalam usaha menurunkan kes jangkitan COVID-19 yang naik mendadak di London sebelum melonggarkan peraturan sempena sambutan Christmas. Ini termasuk menutup pawagam, pusat bowling dan tempat hiburan tertutup di Wales yang mempunyai sekitar 3 juta penduduk mulai Jumaat depan. Menteri Pertama Mark Drakeford berkata negara itu hanya menguatkuasakan perintah berkurung 2 minggu sejak 9 November lalu. Drakeford mengakui bahawa keadaan itu membimbangkan bagi semua orang yang bekerja dalam industri terbabit dan beliau mengumumkan bahawa golongan berkenaan akan menerima pakej sokongan keuangan utama. Pada awal minggu ini, 4 negara dalam UK iaitu England, Scotland, Wales dan Ireland Utara bersetuju untuk melonggarkan peraturan kerana sambutan Christmas dengan membenarkan 3 keluarga bercampur untuk tempoh 5 hari. Untuk rekod, hampir 2,500 maut akibat COVID-19 di Wales sahaja secara kumulatif dan lebih 57,000 kematian direkodkan di UK secara keseluruhan. Beralih ke berita sukan. CIMB dan AirAsia telah menyatakan hasrat mereka untuk tidak lagi melanjutkan penajaan bersama Malaysian Football League MFL bagi saingan Liga Malaysia musim 2021. MFL walau bagaimanapun masih kekal positif dengan perancangan untuk meneruskan kalender Liga Malaysia Liga M 2021 dan menghormati hasrat penaja-penaja berkenaan untuk tidak dapat meneruskan komitmen bersama. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif MFL, Dato' Abdul Ghani Hassan, pihaknya kini menunggu secara rasmi surat daripada CIMB setelah mengadakan pertemuan dengan mereka pada 3 hari lalu. Bagaimanapun, Abdul Ghani mengumumkan Telekom Malaysia, TM, terus kekal komited untuk menjadi penaja utama Liga Malaysia pada musim depan melalui perjumpaan beliau dan Presiden MFL, Datuk Haji Hamidin Haji Muhammad Amin dengan Wakil Pengurusan Tertinggi TM pada 21 September lalu. Namun, status Shopee selaku penaja masih berada di dalam peringkat rundingan berdasarkan kehadiran penonton di stadium pada musim 2021. Baiklah, sekian dahulu buat masa ini. Teruskan layari portal Malaysia Gazette di www.malaysiagazette.com serta semua platform media sosial Malaysia Gazette untuk mengetahui berita menyeluruh, perkembangan berita dalam dan luar negara. Saya Zazrina Zainuddin untuk edisi MG. Assalamualaikum dan salam sejahtera.